Salam sejahtera kepada Dr. Ubong. Kami dari Kumpulan 5 akan membentangkan hasil kajian kami yang bertajuk Kajian Perbandingan bagi Daerah Papar, Kota Kinabalu, dan Penampang. Satu analisis kelemahan dan kekuatan ekonomi semasa, potensi pembangunan dan program pembangunan. Latar belakang kajian. Perancangan bandar merujuk kepada satu proses pengurusan sumber tanah yang melibatkan kawalan perkembangan sedia ada, baru dan penyediaan strategi baru untuk memastikan kelangsungan keperluan pada masa hadapan. Pembangunan ekonomi Sabah pada awal kemerdekaan adalah pesat dan memerlukan jumlah tenaga kerja yang ramai. Oleh itu, negeri Sabah telah menghadapi isu kekurangan tenaga kerja, jadi kerajaan terpaksa mengambil tenaga kerja daripada Indonesia dan Filipina, dan mereka bekerja secara tidak sah untuk memenuhi keperluan tenaga kerja di negeri ini. Ekonomi negeri Sabah pada tahun 2017 adalah pesat, namun telah merosot pada tahun 2018. Hal ini menyebabkan kadar pengangguran negeri ini tinggi dan kadar inflasi rendah, sehingga menyebabkan berlakunya tekanan deflasi ekonomi. Secara umumnya, 1/7 tanah di kawasan Sabah berpotensi untuk membangunkan sektor pertanian. Sektor pembuatan pula lebih banyak syarikat pembuatan KKIP melalui Pelan Koridor Pembangunan Sabah. Sektor pelancongan berpotensi dibangunkan kerana negeri Sabah kaya dengan daya tarikan ekopelancongan. Salah satu cadangan program pembangunan yang dicadangkan oleh GRS untuk pembangunan ekonomi Sabah ialah Pelan Pembangunan Sabah Maju dalam tempoh 2021 sehingga 2025. Perbandingan kekuatan ekonomi semasa bagi daerah Papar, Kota Kinabalu, dan Penampang. Perniagaan di Papar tertumpu kepada perniagaan keperluan harian sebagai contoh survei hypermarket yang merupakan pasar raya yang terdapat di Papar. Kegiatan perniagaan di daerah Papar semakin bergiat aktif apabila Benoni Commercial Center dibangunkan, manakala daerah Kota Kinabalu kegiatan ekonomi tertumpu kepada perniagaan dan pelancongan. Hal ini kerana Kota Kinabalu memiliki pusat pelancongan seperti Pulau Sapi dan Pulau Manukan. Selain itu, daerah ini juga memiliki bangunan komersial yang terkenal seperti Imago, Centrepoint, dan One Borneo. Kegiatan ekonomi daerah Penampang pula lebih tertumpu kepada pemasaran pertanian. Hal ini dapat dilihat secara langsung dari aspek penglibatan masyarakat. Masyarakat cenderung memasarkan hasil pertanian misalnya di Tamu Sangadau dan Tamu Besar Dongongon. Majoriti produk jualan yang dijual masyarakat adalah hasil tanaman sendiri. Hai, nama saya Halimah binti Yahya dengan nombor matriks BA 181610115, dan pada kali ini saya akan membentangkan mengenai perbandingan kelemahan sektor ekonomi semasa di antara tiga daerah, iaitu daerah Papar, Kota Kinabalu, serta Penampang. Saya akan membentangkan mengenai daerah Papar. Wujudan persaingan dengan daerah lain seperti Kinarut dengan Kota Kinabalu. Daerah Papar menerima banyak persaingan daripada daerah-daerah di sekitarnya seperti Kota Kinabalu dengan Kinarut. Hal ini disebabkan walaupun pembangunan Benoni Commercial Center yang telah banyak membawa kepada kebaikan di daerah ini, akan tetapi ianya masih menerima persaingan daripada daerah-daerah lain yang lebih maju serta berkembang dan memiliki kemudahan yang lebih baik dan lengkap. Hal ini disebabkan kerana daerah Papar fokus kepada aktiviti ekonomi pertanian, menyebabkan daerah ini memiliki perkembangan ekonomi yang agak sedikit lambat daripada daerah-daerah lain. Sebagai contohnya, daerah Kota Kinabalu yang lebih membangun serta lebih maju berbanding daerah-daerah lain yang terdapat di Sabah. Seterusnya, daerah Papar juga mempunyai proses pembangunan yang agak lambat berbanding daerah lain. Hal ini disebabkan oleh perkembangan daerah ini yang agak sedikit lambat, disebabkan ianya merangkumi pekan-pekan kecil dan menyebabkan pemaju ataupun pengusaha perlu memfokuskan kepada beberapa kawasan yang berbeza di kawasan ini, kerana kawasan Papar memiliki beberapa pekan yang lain. Hal ini menyebabkan pemaju ataupun pengusaha tidak dapat fokus kepada sebuah kawasan, iaitu
secara menyeluruh di kawasan Papar karena memiliki banyak lagi kawasan-kawasan lain. Seterusnya, saya akan membandingkan kelemahan ekonomi semasa di daerah Kota Kinabalu. Dan jika dibandingkan Papar dengan Kota Kinabalu, terdapat banyak perbezaan yang ketara kerana Kota Kinabalu dari segi ekonomi memiliki lebih banyak kemudahan serta lebih banyak membangun daripada daerah-daerah lain yang terdapat di Sabah. Akan tetapi disebabkan pandemik COVID-19 yang telah menyerang negara pada awal tahun 2020, ekonomi di KK mempunyai kelemahan yang ketara kerana pelbagai sektor ekonomi di KK mengalami penurunan disebabkan COVID-19. Perkara ini menyebabkan banyak sektor ekonomi seperti pelancongan, perniagaan dan pelbagai lagi sektor ekonomi yang terdapat di Kota Kinabalu tidak dapat dijalankan ataupun terjejas, terutama bagi sektor pelancongan. Hal ini kerana Malaysia sudah tidak menerima pelancong-pelancong dari luar bagi mengelakkan jangkitan yang lebih serius kepada orang-orang yang tinggal di Malaysia. Hal ini menyebabkan penurunan dari segi pendapatan ekonomi bagi sektor pelancongan di Kota Kinabalu kerana sektor pelancongan di Kota Kinabalu maupun di Sabah kebanyakannya dibantu oleh kedatangan pelancong-pelancong asing seperti dari China, Jepun dan pelbagai lagi negara-negara luar. Disebabkan pandemik COVID-19 ini, berlaku penurunan yang amat ketara kerana tidak lagi terdapat pelancong yang ingin melancong ke dalam negara disebabkan Malaysia sudah tidak menerima pelancong dari luar. Seterusnya, saya akan membuat perbandingan kelemahan ekonomi semasa di kawasan Penampang, iaitu Penampang menerima persaingan yang ketara kerana sektor ekonomi di kawasan Penampang fokus kepada aktiviti-aktiviti ekonomi sektor pertanian yang menjadi sektor ekonomi utama sejak dulu di kawasan ini. Hal ini menyebabkan perkembangan daerah Penampang menjadi sedikit lambat. Seterusnya, kelemahan dari segi aktiviti pembangunan di daerah Penampang menyebabkan kawasan ini sukar untuk membangun seperti daerah-daerah lain seperti Kota Kinabalu dan beberapa daerah yang lain. Sektor ekonomi di kawasan ini terjejas kerana penduduknya sendiri lebih memilih untuk ke kawasan Kota Kinabalu untuk mendapatkan pelbagai kemudahan serta membeli belah. Antara kemudahan yang menarik penduduk dari Penampang untuk ke Kota Kinabalu adalah dari segi kesihatan, perniagaan serta mendapatkan peluang pekerjaan kerana seperti yang kita tahu Kota Kinabalu mempunyai lebih banyak pembangunan dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di Sabah. Seterusnya dapat kita lihat setiap daerah yang terdapat di Sabah memiliki kelemahannya yang masing-masing. Oleh itu, kelemahan ini perlu dikaji serta dibaiki agar menjadikan setiap daerah di Sabah sama-sama membangun dan maju seiring dengan negeri-negeri lain yang terdapat di Malaysia. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Ubong. Saya Richindako. Seterusnya saya akan teruskan pembentangan ini kepada perbandingan potensi dan juga cadangan pembangunan bagi ketiga-tiga kawasan kajian kami, yaitu Papar, Penampang dan juga Kota Kinabalu. Seperti yang diketahui, sudah pasti bahawa Kota Kinabalu akan dianggap lebih berpotensi dalam pembangunan. Namun demikian, sekiranya kita melihat secara menyeluruh, sebenarnya Papar dan juga Penampang juga mempunyai potensi yang sangat luas dalam aspek pembangunan ini. Daripada hasil kajian yang kami dapati, menunjukkan bahawa ketiga-tiga daerah ini yaitu Papar, Penampang dan juga Kota Kinabalu mempunyai potensi dan juga cadangan pembangunan yang berbeza-beza. Bagi Bandar Papar, ia dilihat sangat berpotensi untuk menjadi sebuah bandar satelit di bawah pelan strategik pembangunan yang telah dirancang dalam masa tempoh 5 tahun, iaitu daripada 2019 sehinggalah tahun 2024. Hal ini kerana Bandar Papar merupakan salah satu bandar kecil di Sabah yang menerima limpahan ekonomi daripada ibu negeri iaitu Kota Kinabalu. Bandar Papar juga dilihat sangat berpotensi untuk pembangunan, khususnya pembangunan kegunaan campuran, di mana akan membuat lebih banyak peluang ekonomi kepada Papar itu sendiri, seperti Parkland City yang merupakan pembangunan kegunaan campuran kedua di daerah Papar yang sedang dibangunkan pada masa kini. Selain itu,
Bandar Kota Kinabalu pula dilihat sangat berpotensi untuk pembangunan berasaskan perindustrian yang menumpukan kepada industri pembuatan dan juga peralatan elektronik. Hal ini sekaligus dapat meningkatkan pendapatan negara. Bukan itu saja, Bandar Kota Kinabalu ini juga dilihat sangat berpotensi untuk membangunkan projek-projek mega. Manakala penampang juga dilihat berpotensi untuk dibangunkan kerana penampang memiliki pelbagai kelebihan seperti perikanan akuakultur dan juga penanaman nanas. Selain itu, kawasan yang berbukit bukau di penampang ini juga dilihat sebagai salah satu potensi kepada penampang di mana berpotensi untuk mewujudkan kawasan rekreasi hiking seperti yang terdapat di Banjaran Kroke, Kampung Inobong. Seterusnya, saya akan membentangkan perbandingan bagi cadangan pembangunan bagi ketiga-tiga kawasan kajian kami ini. Dan hasil dapatan kajian kami mendapati bahawa cadangan pembangunan bagi ketiga-tiga kawasan kajian kami ini adalah berbeza-beza. Bagi Bandar Papar, pembangunan yang dicadangkan untuk dibangunkan di kawasan Papar ini adalah pembangunan sebuah pusat beli belah dan juga pembangunan berstruktur perhotelan. Hal ini kerana Papar dilihat mempunyai kedudukan yang strategik di mana ia terletak bersebelahan dengan lebuh raya Pan Borneo. Selain itu, Bandar Kota Kinabalu pula dicadangkan untuk membangunkan lebih banyak pusat tarikan pelancong seperti taman-taman tema yang berkonsepkan kepada Universal Studio. Hal ini kerana Bandar Kota Kinabalu ini merupakan destinasi pertama yang akan dikunjungi apabila pelancong sama ada pelancong tempatan maupun pelancong asing melawat ke negeri Sabah. Manakala bagi penampang pula, pembangunan yang dicadangkan untuk dibangunkan di Penampang adalah pembangunan program pertanian bandar. Hal ini kerana aktiviti pemasaran pertanian mendapat sambutan yang sangat menggalakkan dalam kalangan masyarakat di Penampang. Di samping itu, Penampang juga dicadangkan untuk membangunkan pemasaran digital kerana pemasaran digital ini dia sudah menjadi satu trend dalam dunia perniagaan di era globalisasi ini.